Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama Ana Nik Muhammad Aikal bin Muhammad Khairi Hilmi dari kelas 4 Imaduddin. Hari ini Ana akan membentangkan tentang satu kerja khusus, kerja sejarah yang telah diberikan oleh Ustaz Hilmi, iaitu bab 3 dan subtopiknya bab 3.2 iaitu latar belakang Perang Dunia. Okey, kita terus ke next slide. 3.2 latar belakang Perang Dunia. Faktor Perang Dunia adalah disebabkan daripada perkembangan nasionalisme dalam kalangan negara Eropah yang membawa persaingan antara kuasa imperialis untuk mempertahankan kepentingan masing-masing. Disebabkan itu, ianya telah mencetuskan Perang Dunia Pertama daripada tahun 1914 hingga 1918 dan juga Perang Dunia Kedua iaitu pada tahun 1939 hingga 1945 dan juga telah memberikan kesan besar terhadap penduduk di dunia. Faktor-faktor Perang Dunia Pertama ada 3. Yang pertamanya adalah persaingan kuasa imperialis, iaitu berlaku banyak persaingan dalam kalangan kuasa imperialis di Eropah. Bersaing untuk mendapatkan tanah jajahan seperti arang batu, petroleum dan biji timah. Persaingan ini juga membawa pemusuhan antara kuasa imperialis di Eropah seperti di negara Perancis dan juga Jerman. Dan faktor yang kedua ialah Pakatan Ketenteraan. Pemusuhan antara kuasa Eropah membawa pembentukan Pakatan Ketenteraan seperti Pakatan Kuasa Tengah dan Pakatan Bertiga. Selain itu, wujudnya Pakatan Ketenteraan menyebabkan ketidakstabilan politik berterusan di Eropah. Seiring juga dengan persaingan mendapatkan tanah jajahan, negara dalam pakatan turut bersaing menghasilkan senjata moden dan sedia berperang mempertahankan kepentingan masing-masing. Dan faktor yang ketiga adalah krisis rantau Balkan, iaitu berlaku akibat pemusuhan antara negara Austria dan Hungary dengan Serbia, yang mana Austria-Hungary menuduh Serbia menghasut rakyat Austria. Tuduhan itu iaitu Serbia didakwa menghasut rakyat Austria berketurunan Serb untuk memperjuangkan diri, membebaskan diri daripada pemerintahan Austria-Hungary. Kemuncak krisis ini ialah pembunuhan Archduke Ferdinand, putera mahkota Austria-Hungary dan juga isterinya Sophie oleh seorang pemuda Serbia. Dan juga peristiwa ini menjadi antara sebab Eropah terjerumus dalam kancah Perang Dunia Pertama. Dan ini adalah peta negara-negara terlibat dalam Perang Dunia Pertama. Boleh tengok sekejap. Okey, kita ke next slide. Ini adalah gambar-gambar sekitar Perang Dunia Pertama. Pihak terlibat dalam Perang Dunia Pertama ada 2 pakatan, iaitu Kuasa Tengah dan Pakatan Bertiga. Kuasa Tengah, negara anggota Kuasa Tengah adalah Jerman dan Austria-Hungary. Pakatan ini kemudian disertai oleh Bulgaria dan Empayar Osmaniyah. Manakala pakatan kedua adalah Pakatan Bertiga, iaitu negara anggotanya ialah Perancis, Britain dan Rusia. Pakatan ini juga disokong oleh Serbia, Itali, Romania, Portugal dan juga negara Greece. Ini antara kronologi Perang Dunia Pertama. Pada 28 Julai tahun 1914, Austria-Hungary dengan sokongan Jerman mengisytiharkan perang terhadap Serbia. Pada tarikh 30 Julai 1914, Rusia bertindak memberikan bantuan ketenteraan untuk mempertahankan Serbia. Dan pada 1 Ogos 1914, Jerman mengisytiharkan perang terhadap Rusia dan 2 hari selepas itu, Jerman mengisytiharkan perang terhadap Perancis yang menyebelahi Rusia. Dan juga pada 4 Ogos 1914, Britain menyertai Rusia dan Perancis memerangi Jerman yang mencerobohi Belgium. Pada bulan Oktober 1914, Empayar Osmaniyah menyertai peperangan dengan memihak kepada Kuasa Tengah. Pada bulan Mac 1915 pula, Itali menyertai Perancis, Britain dan Rusia dalam Pakatan Bertiga. Sebelum 2 tahun selepas itu, pada bulan April, Amerika Syarikat menyertai peperangan dengan memihak kepada Pakatan Bertiga. Dan ini berakhir Perang Dunia Pertama, iaitu pelibatan Amerika Syarikat dalam perang membawa kejayaan kepada Pakatan Bertiga pada tahun 1918. Jerman juga dipaksa menandatangani gencatan senjata. Beberapa siri persidangan diadakan selepas perang memberikan kesan kepada negara di Eropah dan juga Amerika Syarikat diiktiraf sebagai kuasa besar di dunia selepas Perang Dunia Pertama. Dan ini persidangan damai Paris, iaitu telah diadakan pada 18 Januari 1999 untuk membincangkan syarat perdamaian selepas perang.
dan juga ianya bertujuan memastikan Jerman tidak lagi menjadi ancaman kepada negara-negara di Eropah. Persidangan tersebut melahirkan deklarasi 14 perkara Woodrow Wilson, iaitu cadangan Presiden Amerika Syarikat sebagai asas permulaan. Ianya merangkumi dua prinsip utama, iaitu penentuan nasib negara oleh rakyat sendiri, dan yang kedua sepadan negara berasaskan bangsa. Dan yang kedua adalah Perjanjian Versailles. Perjanjian ini juga ditandatangani oleh Pakatan Bertiga dengan Jerman pada 28 Jun 1919. Berdasarkan Perjanjian Versailles ini, Jerman dikehendaki bertanggungjawab terhadap kemusnahan perang, membayar pampasan kepada Pakatan Bertiga, mengehadkan saiz angkatan tentera dan juga menyerahkan wilayah dan tanah jajahan kepada Pakatan Bertiga. Dan Perjanjian Versailles juga menetapkan penubuhan liga-liga bangsa untuk menggalakkan keamanan. Ini antara gambar sekitar persidangan damai Paris, Perjanjian Versailles di antara Jerman. Dan ini peta pengagihan wilayah Jerman berdasarkan Perjanjian Versailles 1919. Wilayah-wilayah Jerman ini telah dirampas oleh negara-negara di Eropah. Dan ini pula keruntuhan pemerintahan beraja, iaitu kesan selepas Perang Dunia Pertama. Yang pertama, Perang Dunia Pertama telah menamatkan sistem pemerintahan beraja di Jerman, Austria-Hungary, Rusia dan Empayar Osmania. Dan yang kedua, Kerajaan Republik Jerman didirikan apabila Kaiser Wilhelm II terpaksa turun takhta dan mendapat perlindungan politik di Belanda. Yang kedua pula, Empayar Austria-Hungary di bawah pemerintahan dinasti Habsburg berakhir. Ini apabila timbul pemberontakan di wilayah yang dikuasainya, dan juga revolusi yang tercetus di Rusia menumbangkan pemerintahan beraja Tsar Nicholas II, dan kerajaan komunis pertama di dunia terbentuk di bawah pimpinan Vladimir Lenin. Yang terakhir sekali, Khalifah Empayar Osmania Sultan Mehmed V 6 digulingkan dan kerajaan Turki bercorak republik diketuai oleh Mustafa Kemal Atatürk. Dan ini kesan yang kedua, iaitu kemunculan negara baharu. Keruntuhan Empayar Austria-Hungary melahirkan negara baharu seperti Austria, Hungary, Czechoslovakia dan Yugoslavia. Perpecahan Empayar Rusia membawa kepada penubuhan negara baharu seperti Poland, Estonia, Latvia dan juga Lithuania. Dan yang ketiga adalah perpecahan Empayar Osmania menyebabkan muncul negara baharu seperti Lebanon, Syria dan Iraq. Dan ini kesan terhadap negara kita. Yang pertama sekali, bagi menyekat kebangkitan orang Melayu, Raja-Raja Melayu diminta menandatangani pengisytiharan perang. Pelbagai undang-undang berkaitan dengan perang diluluskan oleh pentadbiran British, termasuk memperuntukkan kuasa pesuruhjaya tinggi British meletakkan negeri Melayu di bawah undang-undang tentera jika memerlukan. Dan yang terakhir sekali, kemakmuran ekonomi negeri Melayu juga dimanipulasi oleh British. Wang hasil biji timah dan getah juga digunakan untuk membiayai sistem operasi British dalam Perang Dunia Pertama. Dan kesimpulannya, Perang Dunia Pertama memberikan iktibar kepada kita tentang kepentingan keamanan dunia. Sekian saja itu daripada saya. Assalamualaikum.